Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini Ustazah akan menerangkan satu tajuk. Okey, jika anak-anak lihat logo yang ada di paparan slide Ustazah ini, sudah barang pasti anak-anak tahu apa agaknya yang akan kita pelajari dan apa kaitannya dengan logo yang ada pada slide Ustazah ini. Okey, Ustazah beri clue jawapannya. Okey, kita akan membincangkan tentang satu tajuk, iaitu pelajaran 9 bidang Al-Quran bertajuk Makanan Halal Lagi Baik, Surah Al-Baqarah ayat 168, dan anak-anak boleh lihat dalam muka surat 43 hingga ke 48. Apa objektif PDPC kita pada hari ini? Ialah baca ayat dan terjemahan. Yang kedua, mengetahui atau dapat menyatakan maksud makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga, dapat menjelaskan atau menerangkan ciri-ciri makanan halal lagi baik. Yang keempat, dapat menerangkan akibat pengambilan makanan haram. Serta yang kelima, dapat memberikan perbezaan ciri makanan halal dan haram. Serta dan yang keenam, dapat menerangkan apakah pengajaran ayat daripada ayat yang kita pelajari ini. Okey, baik, sama-sama kita lihat ayat 168. Okey, ikut Ustazah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 168. Terjemahannya ialah, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Daripada ayat ini dapat kita lihat, okey, arahan daripada Allah, perintah daripada Allah, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di atas muka bumi. Okey, Allah perintahkan kita supaya makan apa-apa yang terdapat di atas muka bumi dengan syarat halalan thayyiba, dengan syarat yang halal lagi baik. Okey, apa lagi perintah Allah? Wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwatis syaitan, jejak langkah syaitan. Kenapa kita tidak boleh mengikut jejak langkah syaitan? Ada jawapannya di sini. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ini dia ayat yang akan kita pelajari beserta pengertian. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita tengok apa sebenarnya tuntutan yang terdapat dalam ayat ini ialah, sebagaimana yang Ustazah terang tadi, tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Okey, kenapa adanya tuntutan untuk kita mengambil makanan halal lagi baik daripada ayat 168 surah Al-Baqarah itu? Kerana yang pertama, dengan mengambil makanan halal lagi baik, dapat memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Sebab apa-apa yang Allah suruh pada kita, apa-apa yang Allah larang, semuanya ada hikmah tersendiri. Jadi Allah tuntut kita mengambil makanan yang halal lagi baik supaya akal kita terpelihara dan badan kita juga terjaga daripada sebarang kemudaratan.
Yang kedua, jika kita ambil makanan halal lagi baik, menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Okay, orang yang mengambil makanan halal lagi baik, fikiran dia cerdas, hati dia bersih dan badan juga sihat. Okay, dan yang ketiga, larangan mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan lakukan pembaziran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita lihat akhir ayat itu, wala tattabi'u, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kenapa dilarang? Kerana jika mengikut jejak langkah syaitan, syaitan itu sentiasa menghasut manusia. Apa yang dihasutnya dalam berkaitan dengan makanan ini ialah mengambil makanan yang haram dan juga melakukan pembaziran. Ini berkaitan dengan tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Okey, baiklah, kita tengok hadis yang menjelaskan lagi tentang tuntutan mengambil makanan yang baik lagi halal tu tadi. Okey, Ustazah baca. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lizalik. Terjemahannya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang jauh, berkeadaan kusut masai dan berdebu, menadah tangan ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sedangkan makanannya, minumannya dan pakaiannya daripada sumber yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doanya? Jelas di sini bahawa dalam keadaan memakan makanan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak bersih, bagaimanakah Allah ingin menerima apa yang kita kehendaki? Hadis ini sebenarnya menguatkan lagi atau menjelaskan lagi tuntutan untuk kita mengambil perkara-perkara yang baik-baik sahaja, terutamanya dalam urusan pemakanan yang akan menjadi darah daging kita. Seterusnya kita lihat apa ciri makanan yang baik. Yang pertama, bersih. Yang kedua, berkhasiat. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, mengikut keperluan. Kita lihat dekat sini, biasa kita tengok suku-suku separuh. Apa maksud suku-suku separuh? Ini adalah sebenarnya pemakanan seimbang yang sepatutnya kita ikut. Apa yang suku-suku separuh? Separuh itu ialah buah-buahan, sayur-sayuran. Yang suku-suku itu ialah apa? Yang berbentuk ataupun protein dan juga karbohidrat. Hati, ayam, daging, kacang, nasi. Ini dalam keadaan suku-suku. Yang lebihnya di sini ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu dia. Dah diberi kepada kita. Contohnya tinggal kita sahaja untuk ikut ciri pemakanan yang baik ataupun tidak. Kita lihat yang seterusnya, maksud makanan halal. Apa maksud makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan halal, kalau ada yang bertanya apa maksud makanan halal, jawapan dia senang aja. Makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan yang dibenarkan oleh syarak, keharusan sesuatu makanan itu bergantung kepada aspek.
Yang pertama dari segi ramuan. Macam mana kita nak tahu makanan tu halal? Sebab syarak membenarkannya, kita tengok ramuan dia apa. Okey, ramuan dia adalah makanan sumber halal. Sumber yang kita peroleh itu adalah halal. Cara pula. Cara untuk kita proses dan penyediaan makanan tu macam mana? Proses penyediaan makanan tu mestilah bersih. Okey, tidak bercampur dengan apa-apa yang syubhah atau apa-apa yang haram. Okey, ramuan, cara. Yang ketiga, cara. Kalau tadi cara makanan itu dibuat, disediakan. Yang ini juga cara, ialah cara kita dapatkan makanan tu macam mana. Kita tengok sumber kita mendapatkan makanan itu, adakah memang kita bekerja untuk mendapatkannya, mengambil upah, ataupun kita curi. Walaupun makanan itu halal, kita tahu, tapi kalau caranya kita dapatkan dengan cara mencuri, okey, itu tidak termasuk dalam maksud makanan halal. Jadi ketiga-tiga aspek ini mesti ikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Ramuan dia, makanan sumber halal, cara ketika proses dan penyediaan dia macam mana, cara untuk kita mendapatkannya, bukan cara curi atau sebagainya. Jadi itulah maksud makanan halal. Okey, Ustazah pergi pada slide yang seterusnya ialah contoh. Apa contoh makanan halal mengikut aspek 3 tu tadi? Okey, ini gambar nasi ayam. Sudah barang pasti kalau nasi ayam mestilah ada ayam. Kan? Okey, ayam dia mestilah ayam yang disembelih. Kalau ayam yang kita makan tidak disembelih, okey, boleh ke kita makan? Tak boleh. Okey, kalau nasinya pula, berasnya pula. Okey, beras sumber halal. Okey, dan yang seterusnya apa? Okey, cara kita mendapatkannya. Okey, macam mana cara mendapatkannya? Diperoleh dengan akad jual beli yang sah. Kalau kita belilah. Kalau kita masak sama juga, pastikan ayam untuk nasi ayam tu ayam yang disembelih. Beras untuk masak nasi ayam tu sumber yang halal. Okey, kita dapat duit tu daripada mana? Mungkin kita bekerja, bukan hasil daripada curian. Ini contoh untuk maksud makanan halal. Okey, apa pula maksud makanan haram? Makanan yang dilarang oleh syarak. Kalau tadi makanan halal, makanan yang dibenarkan oleh syarak berdasarkan 3 aspek. Sekarang makanan haram ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Okey, dilarang makan, dilarang beli, dilarang jual. Bukan setakat tak boleh beli, tak boleh jual, tak boleh makan. Okey, dah barang pasti tahu apa yang dimaksudkan. Okey, oleh ustazah dengan makanan yang dilarang oleh syarak tu, contohnya adalah khinzir. Bukan setakat kita tak boleh makan, kita tak boleh beli, kita tak boleh jual. Okey, kita tengok sekarang perbezaan ciri makanan. Okey, ciri makanan halal dengan ciri makanan haram. Okey, di tengah-tengah ini adalah dia punya aspek. Kita lihat dari segi bahan, makanan halal ialah halal dimakan. Okey, manakala makanan haram, bahan yang haram dimakan. Contohnya macam khinzir tadilah, kan? Okey, ataupun arak. Okey, dari segi proses pula, makanan halal disembelih mengikut hukum syarak. Okey, manakala makanan haram tidak disembelih mengikut hukum syarak. Walaupun kita kata, ustazah, saya makan ayam. Ayam kan halal, memang halal, tetapi cara prosesnya yang tidak disembelih mengikut hukum syarak menyebabkan halal tu tadi telah jatuh kepada haram. Okey, kita tengok kandungan. Aspek kandungan pula. Kalau makanan halal, dia bebas dari najis dan kotoran. Manakala makanan haram bercampur dengan najis dan kotoran.
Okey, dari segi kebersihan pula. Makanan halal dia disimpan di tempat yang suci, yang kita tengok elok bersih. Okey, manakala makanan haram, tempat tu kotor, okey, tidak bersih, bernajis, dia masuk dalam ciri makanan haram. Dari segi kesihatan pula. Kalau makanan halal, dia bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Ya? Okey, kalau makanan haram mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Dia ada racun dan atau apa-apa bahan yang boleh memudaratkan kesihatan, maka dia termasuk dalam ciri makanan haram. Manakala dari sumber pula, kalau makanan halal diperoleh dengan cara yang sah. Maksud Ustazah di sini cara yang sah tu kita bekerja. Kita ambil upah atau sebagainya. Kalau makanan haram pula diperoleh dengan cara yang haram lah, mencuri, ambil hak orang. Itu dia perbezaan ciri makanan halal dan haram. Okeylah, baik pula kita tengok akibat apa sebenarnya yang menyebabkan Allah larang kita ambil makanan haram. Allah tak larang kita andai kata benda tu tak salah. Kita tengok apa yang pertama. Makanan yang dilarang syarak, kenapa tak boleh ambil? Sebab hati jadi keras. Orang cakap lah apa je, dia tak akan dengar. Salah satu puncanya ialah sebab makan makanan yang haram. Hati jadi keras. Yang kedua, kecerdasan minda terganggu. Kita nak ke kita ambil makanan haram? Okay, menyebabkan akal kita terganggu, tak cerdas macam orang lain. Sudah barang pasti tidak mahu kan? Okey, yang seterusnya tidak mendapat kemanisan beribadah. Orang yang makan makanan haram, jadi darah daging dia, agak-agaknya ibadahnya diterima atau tidak? Anak-anak boleh jawab sendiri kan? Okey, jadi kalau ambil makanan haram, tidak dapat kemanisan beribadah sebab Allah tak terima ibadah kita. Okey, seterusnya susah faham ilmu yang dipelajari. Punyalah cikgu terangkan bagaimana cara ikut cara ABC. Macam ni pun susah nak faham. Bila diselidiki, rupanya ada terdapat makanan yang kita makan, sumber dia daripada sumber yang haram. Patutlah susah kita nak faham ilmu yang dipelajari. Kasar peribadi. Selalunya kalau asalnya daripada benda yang tak baik, akibat dia juga akan yang negatif juga. Kasar peribadi orang yang makan makanan yang haram. Mendapat penyakit. Makan makanan haram boleh mengundang penyakit. Mendapat kemurkaan Allah. Kenapa dapat kemurkaan Allah? Allah dah larang wala tattabi'u khutuwati syaitan, tapi kita ikut juga. Kenapa? Kan? Maka akan dapatlah, layaklah untuk orang yang mengikut jejak langkah syaitan itu mendapat kemurkaan Allah. Dan yang seterusnya, doa tidak mustajab. Okey, Allah tak terima doa orang yang makan makanan haram. Okey. Dan yang terakhir, dibenci masyarakat. Orang tak suka. Kalau kita pun, kita dapat tahu kawan kita makan benda yang haram, rasa-rasanya macam mana? Mesti ada something dalam jiwa kita. Apalah kawan aku ni makan benda yang tak baik. Kita tak naklah perkara-perkara ini semua terjadi pada kita disebabkan kita mengambil makanan yang haram. Kita lihat slide yang seterusnya, pengajaran ayat. Apa yang dapat kita ambil daripada ayat yang pendek tetapi amat bermakna ini? Kita hendaklah mengambil makanan yang halal. Kita hendaklah, kalau pengajaran ayat, mesti mulakan dengan kita hendaklah. Apa isi dia? Mengambil makanan yang halal. Apa keterangan dia? Kerana makanan yang halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran ayat lagi. Kita hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak
agar kita selamat daripada perkara yang haram. Kita prihatinlah apa yang kita makan. Tengok ingredient dia. Apa bahan-bahan yang diperbuat daripada yang terdapat di plastik makanan. Supaya apa? Kita selamat daripada perkara yang haram. Okey. Okey, Ustazah rasa setakat ini sahaja dahulu perkongsian Ustazah mengenai tajuk makanan, ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.